Assalamualaikum semua murid-murid tahun 2. Okey, pagi ini kita akan belajar lagi bahasa Melayu tahun 2. Hari ini cikgu akan tunjukkan slide berkenaan dengan tata bahasa. Okey, mari kita mulakan bersama Cikgu Rozamzila. Okey, hari ini kita akan memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Okey. 5.1.1. 1. Kata nama am. 2. Kata nama khas. 3. Kata ganti nama. Dan keempat, penjodoh bilangan. Okey. Mula-mula kita akan tengok kata nama am. Okay, kata nama am. Di sini cikgu bagikan contoh kata nama am yang cikgu bagikan kepada 4 kategori. Benda, orang, binatang dan tempat. Okey, kita tengok benda dulu. Okey, benda. Contoh benda. Okey, sebelum tu cikgu nak terang sikit kata nama am. Kata nama am ni merujuk kepada nama benda, binatang, orang, tempat yang ada di sekeliling kita. Okey. Semuanya ada nama. Okey, nama. Jadi kita nak kategorikan dia. Yang pertama benda. Okey, benda. Contoh yang cikgu bagi di sini, anting, anting kan. Subang lah. Biasa kamu panggil subang. Novel, okey, buku cerita. Television, okey. Radio, telefon, sabun, okey. Apa lagi? Shampoo dan sebagainya. Okey. Tengok pula kategori yang kedua iaitu orang. Okey, contoh cikgu bagi di sini penulis, okey. Penulisnya biasanya orang yang menulislah buku dan sebagainya. Kedua peguam, okey. Peguam, doktor, polis, askar, guru. Sini pelajar, okey. Murid, jururawat dan sebagainya. Itu orang. Okey. Yang ketiga binatang. Okey. Cikgu berikan sini binatang, contohnya harimau, angsa, kura-kura, anak-anai, lembu. Okey. Contoh lain lembu, kambing, apa lagi? Arnab, kan? Ayam, kucing, banyak lagi sebenarnya. Okey. Seterusnya tempat. Tempat. Contoh tempat, stesen bas, gelanggang, gelanggang badminton, padang, makmal, makmal sains ke, makmal komputer, tandas, kantin, perpustakaan dan sebagainya. Itu contoh kata nama am. Okey. Seterusnya, cikgu nak tunjukkan kata nama khas. Okey, kata nama khas. Okey, kata nama khas ni terbahagi kepada 2, iaitu benda yang bernyawa dan benda yang tidak bernyawa. Okey. Kata nama khas ni ialah senang murid-murid semua nak faham nama khas dia, okey, nama khas dia, nama tertentu bagi sesuatu. Contohnya kalau benda yang bernyawa, cikgu bagikan sini manusia dan binatang. Kita tengok manusia dulu, okey, manusia. Contoh di sini Dr. T. Okey, Dr. T namanya ialah Dr. T. Ada ramai doktor, okey, ramai doktor di sekeliling kita yang bekerja di hospital, okey, di klinik dan sebagainya. Tapi di sini namanya Dr. T. Kalau doktor saja kata nama am. Kalau Dr. T namanya T. Jadi kata nama khas. Okey. Okey, kata nama khas ni permulaan hurufnya mesti huruf besar. Cuba tengok huruf D, Dr. T. T huruf besar. Okey. Contoh yang kedua cikgu bagi di sini Datuk Lee Chong Wei. Tengok D, L, C, W. Semuanya huruf besar. Okey, itu penting kata nama khas. Huruf mula-mula mesti huruf besar. Contoh lain, okey, nama kamu sendirilah kan. Ada yang nama Ahmad kan. Nama Muhammad. Okey, nama apa lagi? Siti, okey, Nur. Okey. Dania, okey. Apa lagi nama? Fatimah. Okey. Maknanya itu khas
untuk orang tersebut namanya. Okey. Seterusnya benda yang bernyawa kedua ialah binatang. Okey, binatang di sini si comel, kucing. Okey, kalau kucing kata nama am. Kalau si comel kata nama has. Begitu juga dengan buaya. Buaya kata nama am. Tapi bila si bedal, ianya menjadi kata nama has. Okey, faham? Okey, contoh lain kalau ayam jantan. Okey, biasa ayam jantan kita panggil si jalak. Dan sebagainya lah. Okey. Seterusnya benda yang tidak bernyawa. Okey, benda yang tidak bernyawa. Benda. Yang pertama benda. Okey. Di sini highlight ni namanya stabilo. Kan? Kalau pensel tu pensel 2B. Maknanya kalau pensel kata nama am. Pen kata nama am. Tapi bila dia ada nama menjadi kata nama khas. Seperti juga yang tadi kita orang tadi. Okey. Contoh yang kedua cikgu bagi gambar di sini Honda City. Ini kereta. Kereta kata nama am. Bila namanya Honda City kata nama khas. Contoh kereta lain. Okey. Proton Wajah, Proton Vira, Kancil, Azia kan sekarang Viva dulu sikit. Ada banyak lagi kan. Okey. Seterusnya benda yang tidak bernyawa, tengok kotak yang kedua. Cikgu bagi di sini tempat. Okey, contohnya tempat yang cikgu bagi Pulau Langkawi dan Zoo Taiping. Okey. Ada banyak lagi tempat. Contohnya Kampung Bukit Genting, Kampung Tebing Tinggi. Okey, itu tempat. Kemudian bangunan di bawah, tengok bangunan di bawah tu. Di sini ada menara Eiffel dan juga Kota Formosa. Okey, Kota Formosa. Contoh bangunan lain, Masjid Negara kan. Masjid Negara. Sekolah Kebangsaan Tebing Tinggi. Kata nama khas kan bangunan. Okey. Ni akhir sekali contoh di sini ialah judul buku. Judul ni tajuk. Okey, tajuk buku yang cikgu bagi di sini Psikologi Pendidikan dan juga Guru sebagai Penyelidik. Ada banyak lagi buku. Contoh buku teks kamu tu, buku teks bahasa Melayu tu. Okey. Buku teks bahasa Melayu tahun 2. Kan? Buku teks bahasa Melayu, bahasa Arab. Buku teks matematik. Buku teks sains. Itu ialah kata nama khas bagi buku tersebut. Okey, boleh faham ya? Okey. Seterusnya tentang kata ganti nama diri. Okey, tengok ya. Kata ganti nama diri ialah kata yang merujuk kepada orang tertentu, iaitu diri orang pertama, diri orang kedua dan diri orang ketiga. Okey, kita tengok dulu diri orang pertama. Okey, contohnya saya. Okey. Aku, beta, patik, hamba, kami, kita. Okey. Kata ganti nama diri yang pertama ni bila kita membahasakan diri kita apabila kita berbual dengan orang lain. Kan? Biasa kan guna kan? Okay. Ada yang biasakan diri dia saya. Kan? Saya baru siap ataupun baru selesai makan tengah hari. Okay. Aku akan pulang. Okay. Mana contoh macam itulah. Kalau better ni untuk bahasa istana. Bahasa istana yang digunakan untuk gelaran bagi sultan ataupun raja. Kalau kami dengan kita ni merujuk kepada ramai. Kalau bilangan kita dengan kawan-kawan kita ni bercakap kami kan. Kita biasakan diri kita kami. Okey. Kami baru kami ataupun kami telah selesai melakukan latihan di padang sekolah kan. Okey. Kita tengok pula diri orang kedua. Okey, diri orang kedua di sini contohnya anda, awak, kau, kamu, engkau, saudari, kita, saudara, tuan, puan, cik, encik, tuanku, kalian. Okey. Diri orang kedua ni kita digunakan bila kita bercakap dengan orang lain. Okay, contohnya
awak hendak ke mana? Kamu sudah sihat? Maknanya kita bila kita cakap dengan orang, diri orang kedua tu adalah kata ganti nama dirinya. Contoh diri orang kedua ni lah anda, awak, engkau dan sebagainya. Okey. Kalau ramai kita rujuk kepada kalian. Kalian. Okey. Dan diri orang ketiga pula. Diri orang ketiga ni apabila kita membicarakan atau berbual atau bercakap tentang pihak ketiga. Okey. Contohnya dia, mereka, nya, baginda, beliau, ia. Okey. Sebenarnya kata ganti nama diri ni biasa kita gunakan setiap kali berbual dalam kehidupan kita seharian. Tapi sebelum belajar hari ini, kita tak dapat nak bezakan ianya diri orang pertama ke, diri orang kedua atau diri orang ketiga, kan. Kita dah guna hari-hari sebenarnya ni, kan, bila kita di rumah, di sekolah, bersama kawan-kawan. Tapi bila kita belajar pada hari ini, barulah kita dapat membezakan yang mana diri orang pertama, kata ganti nama diri orang pertama, kata ganti diri orang kedua dan kata ganti diri orang ketiga, kan. Okey. Seterusnya cikgu akan terangkan tentang penjodoh bilangan. Okey. Di sini contoh, banyak contoh yang cikgu berikan. Okey, tengok ya satu-satu. Okey. Permata. Okey. Permata kita panggil sebutir permata. Penjodoh bilangan ni kita gunakan apabila kita hendak memperkatakan tentang sesuatu. Okey, tentang sesuatu. Contohnya permata, sebutir permata. Ini gambar kedua ni sebakul buah-buahan, kerana buah-buahan ini banyak terdapat dalam bakul, jadi kita panggil sebakul. Okay. Kalau satu, sebiji dan sebagainya. Okay. Surat khabar kita panggil senaskah. Ya, senaskah. Surat khabar senaskah. Ini jarang kita guna sebenarnya. Okay. Kan kita kata bila berbual kita hanya kata tolong ambilkan surat khabar tersebut. Sepatutnya kita kena kata tolong ambilkan saya senaskah surat khabar. Okey. Mancis. Okey. Dalam kotak macam ni kita panggil sekotak. Okey, sekotak. Okey, kalau sebatang kita panggil sebatang mancis. Okey. Ni gambar abang. Abang seorang. Okey, seorang abang atau kakak atau adik atau ayah dan sebagainya. Okey, ni contoh saja. Okey, kalau gigi, cantik tersusun macam ni kita panggil sebaris gigi. Kalau satu sahaja sebatang. Okey. Seterusnya di bawah ialah kuih. Kuih ni diletakkan di dalam pinggan. Jadi kita panggil sepinggan kuih. Okey. Seterusnya ni nasi. Okey, kicap. Dia dititikkan ke dalam nasi. Kita panggil setitik kicap atau setitis kicap. Maknanya sikit je lah. Okay? Dan mi. Mi pula diletak dalam mangkuk. Kita panggil semangkuk. Okay? Kena tengok gambar. Kalau penjodoh bilangan ni kena tengok gambar. Okay. Ataupun kalau benda yang maujud, benda yang betul, tengok pada keadaan benda tersebut. Kalau mi ni dia letak dalam pinggan, kita panggil sepinggan mi. Tapi ini semangkuk mi, kan. Okey, seterusnya sebotol ubat. Okey, sebotol ubat. Ini dalam botol. Kalau ubat tu satu saja, kita panggil sebiji ubat. Okey. Ini gelas pula. Segelas susu. Secawan kopi, kan. Okey. Ni sate ni secucuk sate. Okay, sebab dia letak pada lidi dan dicucuk, kita panggil secucuk sate. Okey. Seterusnya, nampak ni. Tangan ada tangan orang menggunakan senduk. Okey. Sesenduk kari. Ni biasanya kat dapur, kan, sesenduk kari. Okey, seterusnya seguni beras. Okey, begitu juga gula. Kalau diletak dalam guni kita panggil seguni gula. Okey. Seterusnya seurat rambut. Seurat benang. Ini seurat satu saja, selai saja. Biasa kita panggil selai, sebenarnya seurat. Okey. Ini air ni diletak dalam badi, kita panggil sebadi. Seterusnya nasi lemak sebungkus. Okey.
Ini dia bungkus. Biasanya dengan daun pisang dan kertas pembungkus. Tapi kalau nasi lemak ini diletakkan di dalam pinggan, kita panggil sepinggan nasi lemak. Okey. Seterusnya jagung. Okey. Kita panggil setongkol. Kalau lembu, dalam kandang macam ni, kita panggil sekandang lembu. Kalau satu sahaja lembu ni, kita panggil seekor lembu. Okey. Seterusnya limau. Nampak anak panah ni? Satu ni. Yang satu ni kita panggil seulas limau. Kalau keseluruhan limau ini kita panggil sebiji. Begitu juga dengan durian. Okey, bila dia belah nampak dia tersusun macam ni kita panggil sepangsa. Kalau sebiji lagi tu belum dibelah kita panggil sebiji durian. Okey. Seterusnya sikat. Pisang. Okey, pisang ni sesikat pisang. Nampak dia ada banyak gini. Okey, kalau satu kita panggil sebiji pisang ataupun sesisir pisang. Sama je, sesikat sesisir pisang. Okey. Okey, seterusnya akhir sekali rambutan. Kalau macam ni gambarnya atau bentuknya kita panggil setangkai rambutan. Kalau satu sahaja sebiji rambutan. Okey, itu untuk penjodoh bilangan. Contohnya ya. Ada banyak lagi sebenarnya. Tapi untuk hari ini kita belajar yang ni je dulu. Okey. Jadi cikgu nak selepas kelas ini murid-murid salin dalam buku latihan peta buih. Macam ni. Contoh cikgu bagi ni. Peta buih ya. Tulis dalam bentuk peta buih untuk menerangkan contoh kata nama am. Tulis kat tengah-tengah ni kata nama am. Bagi contoh. Bagi 6 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau boleh kata nama am yang lain. Banyak sangat kata nama am ni. Okay. Sekeliling kita banyak sangat. Okay. Tapi cikgu nak 6 je. Tak banyak. Okay. Begitu juga dengan kata nama khas. Okay. Kata nama khas. Bagi yang lain. Kalau boleh tak nak yang bagi yang cikgu ajar tadi. Bagi yang lain. Bagi yang lain. Okay. Dan seterusnya kata ganti. Kata nama khas. Kata ganti nama diri. Okey, kata ganti nama diri pertama, kedua, ketiga. Okey, yang ni buat dalam bentuk peta pokok. Okey, dalam bentuk peta pokok. Yang ni tak apa. Kalau nak ambil contoh yang cikgu bagi tadi, yang cikgu ajar tadi tak apa. Yang ni tak apa. Tapi nak 3 je setiap ni. Okey, setiap kategori pertama 3, kedua 3, ketiga 3 pun tak banyak. Okey. Dan akhir sekali cikgu nak semua murid buat peta bulatan macam ni. Okey, tengah-tengahnya tulis penjodoh bilangan. Okey. Okey, di luar bulatan yang kecil ni ada bulatan yang besar. Jadi pada bulatan yang besar ini berikan contoh penjodoh bilangan. Okey, campur saja. Okey, tulis saja, campur kat sini je. Okey. Contohnya sebuah, sebatang, sehelai. Tulis seberapa banyak yang boleh. Lagi banyak, lagi bagus. Kan? Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap semua murid dapat memahami apa yang cikgu sampaikan berkenaan dengan tata bahasa. Okey. Kalau ada apa-apa masalah, boleh hubungi cikgu, boleh WhatsApp cikgu ya. Nak tanya tentang aktiviti kita pada hari ini. Okey. Okey, jangan lupa buat latihan seperti yang telah cikgu terangkan. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.